Studio Munawar, ada juga penonton. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan topik seterusnya, bagaimana pihak MPOB memberikan fokus mereka terhadap pembangunan industri minyak sawit ini. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan topik ini bersama dengan seorang tetamu kita bawakan di studio hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Dato' Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir selaku Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Selamat pagi, Dato'. Pagi. Assalamualaikum. Baik, Doktor, mungkin untuk permulaannya kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana bagaimana penubuhan MPOB ini memberi impak kepada kemajuan industri sawit khususnya dalam sudut teknologi dan juga inovasi. Okay, terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya dan memberi peluang untuk kami memperkenalkan MPOB. MPOB ataupun Malaysian Palm Oil Board atau Lembaga Minyak Sawit Malaysia telah ditubuhkan pada 1 Mei tahun 2000. Sebelum ini kita ada dua organisasi kita panggil PORIM yang lebih menumpukan kepada penyelidikan dan bangunan, dan PORLA yang lebih terlibat dengan pelesenan dan penguatkuasaan. Pada 1 Mei 2000 kita digabungkan dan dikenali sebagai MPOB, dan peranan kita dengan penggabungan ini kita memberi fokus kepada bagaimana membantu industri. Satu dari penyelidikan bangunan untuk kita menghasilkan teknologi dan penemuan-penemuan baru untuk membantu meningkatkan pendapatan industri. Dan masih sama juga industri ini penting besar di negara kita. Kita mengawal selia dari segi pelesenan, penguatkuasaan untuk memastikan bahawa segala proses, kita ada lebih kurang 25 jenis lesen daripada penghasilan benih sehingga penjualan buah dan ke ekspor dikawal oleh MPOB. Di samping itu, selain daripada hanya melibatkan dari penyelidikan dan pengawasan, MPOB juga sebenarnya berperanan untuk membantu. Kita ada lebih hampir 250,000 pekebun kecil persendirian yang berada di seluruh negara. Dan kita membantu mereka sebenarnya dari segi satu dia dan kita panggil tunjuk ajar nasihat sawit. Kita ada kita panggil kumpulan tunas yang menjaga pekebun kecil di lapangan dari segi bagaimana penanaman, mengawal peracunan dan sebagainya, dan kita juga membantu mereka dari segi skim integrasi ternakan tanaman. Dan satu masa dulu kita juga ada skim geran tanam semula. Dan sejak daripada 2016 kerajaan memperkenalkan skim pinjaman tanam semula dan input pertanian melalui kerjasama dengan Agrobank. Jadi kita juga berperanan untuk membantu pekebun kecil di luar sana untuk memastikan mereka, penanaman mereka dapat memberi hasil yang baik, dan juga isu-isu yang mereka hadapi juga kita membantu di samping pelbagai kita panggil insentif daripada kerajaan. Tadi Dato' ada menyebut berkenaan dengan bahagian pembangunan dan juga penyelidikan. Apa signifikan bahagian ini setakat ini terhadap industri minyak sawit, dan apakah antara perkembangan teknologi telah dibawakan menerusi pembangunan dan juga penyelidikan ini? Ya, sebenarnya dalam penghasilan pokok khususnya, kita daripada menanam pokok, kita mula dari benih. Kemudian kita menanam, bila kita tanam dia ada isu penyakit, kemudian baru kita didengar kekurangan buruh untuk penuaian dan sebagainya. Di kilang pun kita nak menghasilkan minyak. Teknologi penghasilan minyak sendiri pun memerlukan teknologi, dan begitu juga memproses minyak dan seterusnya menghasilkan produk-produk yang untuk kegunaan makanan dan makanan. Jadi kesemua teknologi ini penyelidikan yang dijalankan oleh MPOB. Kita menghasilkan teknologi di dalam makmal, di ladang, dan kita perkenalkan pada industri. Dan itu peranan kita daripada penghasilan benih, penanaman, pengawalan di ladang, pengadministrasi, berpajaan, menjaga kawalan penyakit, sehinggalah kepada menghasilkan produk. Keseluruhan tu kita menjalankan penyelidikan dan membantu industri agar lebih banyak teknologi-teknologi baru. Contohnya macam penanaman sawit di tanah gambut. Kita ada biasa bila tanam sawit di gambut kan tanah ni lembut. Selepas 3 tahun 4 tahun biasanya pokok ni akan mula sama ada condong ke kanan ke kiri, menyebabkan berlaku kesusahan untuk kita masuk dalam ladang. Dari apa yang MPOB telah kenalkan pada masa ialah kita panggil unidirectional learning. Kita condong ke pokok tu satu arah ketika pokok itu berumur 3 tahun. Ini antara teknologi yang mana membantu pekebun di ladang supaya isu-isu yang berkaitan dapat dikurangkan. Dan MPOB sendiri telah menghasilkan lebih 712 teknologi yang kita kenalkan pada industri. Daripada situ lebih kurang 227 telah pun digunakan pakai oleh industri atau 32% daripada teknologi
Dan saya rasa teknologi memain peranan yang paling penting lah untuk memastikan bahawa industri ini terus lestari. Sudah pastinya pihak MPOB dengan terlaksananya pelbagai inisiatif daripada pihak MPOB sendiri banyak memberi impak yang besar kepada pembangunan industri sawit sendiri. Jadi bagaimana dari sudut pencapaian, pengiktirafan yang diberikan kepada pihak MPOB sendiri? Apa antara pencapaian yang boleh kita kongsikan kepada penonton khususnya dalam usaha untuk kita memperkasakan industri sawit ini? Alhamdulillah, kita telah, seperti saya sebutlah, kita ada lebih 700 teknologi yang telah kita perkenalkan pada industri dan pencapaian 32% satu pencapaian cukup baiklah. Di mana selain daripada kita perkenalkan teknologi, kita juga membantu mereka di lapangan supaya mereka menggunakan teknologi kita dan dapat meningkatkan pendapatan dan juga hasil. Di samping itu, antara saya rasa kita ada banyak, Alhamdulillah, pencapaian kita sejak lebih hampir 23 tahun wujudnya MPOB. Banyak anugerah diterima dan terbaru kita menerima anugerah, kita panggil anugerah Sains Mahathir untuk tahun 2022 bagi kategori sumber asli tropika. Alhamdulillah, ini untuk tahun yang ke-17 di mana Malaysia, MPOB adalah penerima kali yang ketiga lah daripada Malaysia. Yang lainnya adalah daripada luar negara. Dan anugerah ini untuk kajian bagaimana MPOB membawa masuk sawit ini bukan berasal dari Malaysia. Kita bawa masuk daripada luar negara, daripada Afrika, daripada Latin Amerika. Kita tanam. Kita lebih 110,000 pokok yang telah kita tanam. Dan usaha ini telah diiktiraf dan insya-Allah MPOB akan anugerah ini akan membawa hadiah bernilai $100,000 di samping pingat dan dijangka akan disampaikan dalam pertengahan tahun inilah. Itu antara pencapaian yang cukup baik. Alhamdulillah, kita banggalah sebagai organisasi ketiga di Malaysia yang menerima anugerah ini. Di samping itu, itulah saya rasa dari segi penyelidikan yang kita bawa ni, penerimaan industri yang amat penting. Dan bukan setakat untuk orang kita panggil syarikat besar ataupun industri besar, tapi juga pekebun kecil. Yang mana kita menghasilkan banyak teknologi untuk mereka seperti ialah integrasi. Kadang-kadang bila dia tanam pokok 3 tahun pertama tak ada hasil. Kita bantu mereka untuk mereka tanam sampingan dengan pokok pisang, nenas dan sebagainya. Jadi teknologi-teknologi ini juga kita hasilkan dan membantu pekebun kecil. Okey, bergerak ke hadapan, MPOB pasti ada perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran dengan dunia semakin berubah, trend teknologinya akan ada orang kata mishap lah, masalah yang kita tak nampak nanti sebab oleh kerana teknologi dan juga trend dan sebagainya. Apa yang siap sediakan oleh pihak MPOB untuk menghadapi segala kemungkinan ini dan bagaimana sebenarnya bantuan daripada pihak kerajaan juga membantu pihak MPOB untuk orang kata lebih teguh berdiri sekiranya berhadapan dengan sebaran cabaran? Memang sekarang banyak cabaran yang kita hadapi dalam industri ini. Industri yang cukup besar untuk negara kita. Tahun lepas industri ini menyumbang hampir, kita belum dapat data yang sepenuhnya, tapi hampir 130 bilion nilai ekspor daripada industri sawit. Ini satu yang cukup besar pada negara, khususnya dalam era COVID ini. Dan sudah pastinya banyak cabaran yang hadapi. Salah satu cabaran penting yang kita hadapi ialah kekurangan tenaga buruh yang cukup nyata, di mana sawit ni industri yang memerlukan kegunaan buruh yang tinggi, khususnya dari segi pekerjaan di ladang dan juga mengait buah. Dan kita jangkakan lebih kurang 100,000 kekurangan buruh yang menyebabkan seperti mana baru ni dimaklum Perdana Menteri lebih kurang 20 bilion kerugian yang ada alami. Jadi dari segi buruh ini, antara inisiatif yang diambil oleh kerajaan termasuk MPOB ialah kita kerajaan mempermudahkan proses kemasukan pekerja asing dan MPOB mengambil inisiatif dengan kelulusan kerajaan. Kita telah melancarkan MARKOP, kita panggil konsortium mekanisasi dan otomasi, di mana kita sekarang berusaha dengan dana daripada kerajaan dan industri untuk kita memperkenalkan teknologi baru supaya mengurangkan pergantungan kita kepada buruh, seperti lebih banyak menggunakan jentera lah. Jadi penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan dan kita mengharapkan satu masa lebih ramai pekerja bila teknologi digunakan, pekerja-pekerja tempatan akan mula berminat, seperti penggunaan drone, menggunakan alat-alat yang lebih kurang membebankan dan menyusahkan lah. Itu antara cabaran. Yang antara cabaran lainnya adalah juga isu tekanan daripada negara-negara luar. Khususnya baru-baru ini kita juga menggunakan isu berkenaan dengan buruh paksa. Kita ada tahun 2000 ada 2 syarikat yang telah disekat kemasukan produk sawit mereka ke syarikat, di mana pihak kastam dan kita panggil perlindungan sempadan mereka telah menghalang 2 syarikat.
Dan kita juga dari segi perdagangan manusia, laporan daripada Jabatan Negara Amerika telah meletakkan kedudukan Malaysia daripada level ataupun tier 2 kepada tier 3, menunjukkan kita lebih tidak mematuhi dari segi keperluan buruh tadi. Jadi ini memberi kesan yang cukup berat ataupun besar kepada negara. Dan alhamdulillah kerajaan telah pun mula tahun 2021 kita telah mengadakan banyak interaksi dengan industri. Kita memberi penjelasan kepada syarikat-syarikat, kepada peladang-peladang bagaimana untuk memastikan isu-isu buruh paksa, buruh kanak-kanak tidak lagi berlaku lah. Di samping itu kerajaan juga telah memperkenalkan pelan pendek tindakan negara untuk pekerja buruh paksa untuk 2021 hingga 2025. Dan kita mengharapkan ini akan membantulah agar kerajaan ataupun pihak Amerika Syarikat akan lebih membuka peluang balik kepada Malaysia lah. Baik. Ya. Selain itu kita juga mungkin satu lagi yang saya boleh sebut ialah yang isu besar ialah diskriminasi. Khususnya Kesatuan Eropah. Kita tahu cukup banyak. Mereka khususnya satu dari segi biodiesel. Mereka telah menghalang kemasukan di mana menjelang 2030 tidak ada lagi biodiesel daripada sawit dibenarkan masuk. Mereka mengatakan kitalah industri yang sawit ini dihasilkan cara memberi kesan yang negatif dalam sekitar. Jadi di samping itu baru-baru ini pada Disember tahun lepas diperkenalkan satu lagi undang-undang tentang pengharaman produk-produk yang berhasil daripada penebangan hutan. Jadi sawit sekali lagi dikenakan, termasuk sawit lah. Itu juga kopi, getah dan sebagainya. Tapi pokok-pokok mereka seperti bunga matahari tak dimasukkan. Jadi ini semua nampak diskriminasi lah. Dan alhamdulillah saya rasa pada 2021 kerajaan telah mula mengambil tindakan lah daripada menggunakan kita panggil apa? Melalui WTO. Kita telah mengambil tindakan undang-undang untuk kita mempertahankan, mengatakan bahawa tindakan Kesatuan Eropah adalah tidak benar dan kita mengharapkan keputusan yang baiklah daripada mahkamah tersebutlah. Di samping itu kita juga menggalakkan dari segi dari segi satu ialah kita mengambil tindakan undang-undang, kedua kita memperkukuhkan lagi persijilan minyak sawit mampan kita, di mana kita mengharapkan lebih banyak penerimaan negara-negara luar tentang persijilan minyak sawit. Kita sekarang ini lebih 97% daripada minyak sawit yang kita hasilkan di Malaysia adalah mampan menggunakan kita panggil persijilan minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO. Okey. Ya. Datuk, di sebalik cabaran-cabaran yang seperti yang Datuk nyatakan tadi, bagaimana untuk perancangan bagi tahun 2023 ini? Apa antara sasaran, tumpuan utama dan juga aspirasi bagi memperkasa ataupun mencapai prestasi optimum untuk industri sawit, Datuk? Ya. Alhamdulillah saya rasa dengan tindakan kerajaan baru-baru ini mempermudahkan kemasukan buruh asing. Tahun lepas kita menampak sedikit peningkatan hasil minyak mentah daripada 18.12% pada 2021 kepada 18.45 juta tan pada tahun lepas. Tahun ini kita mensasarkan lebih kurang 19 juta tan penghasilan minyak sawit mentah. Hasil daripada kita mengharapkan lebih banyak buruh dapat masuk membantu mengait buah, di samping kita menjangkakan keadaan cuaca yang lebih baik dan juga kita mengharapkan juga peningkatan hasil ini akan memberi pulangan lebih banyaklah kepada negara kita. Di samping itu juga kita menjangkakan ekspor juga akan meningkat daripada 15.72 juta tan pada tahun lepas kepada lebih kurang 16.3 juta tan pada tahun ini. Dengan di mana contoh China kini telah membuka sempadan mereka lebih banyak sebenarnya minyak untuk kegunaan makanan dan juga untuk industri juga akan diperlukan dan begitu juga di negara-negara lain. Jadi kita mengharapkan ekspor kita akan meningkat dan masa sama kita mengharapkan stok kita tahun lepas 2.19 juta tan diharapkan akan berkurangan kepada 2 juta tan lah pada tahun ini dan juga kita panggil kita punya import juga dapat dikurangkan daripada 1.2 kepada 1 juta tan pada tahun ini lah. Hasil daripada peningkatan hasil dalam negara lah. Okey. Bank Dunia meramalkan pada tahun lepas bahawa tahun ini akan berlakunya kemelesitan ekonomi. Bagaimana pihak MPOB bersedia ke arah ini? Ialah kita baru Januari kan, tak nampak lagi kesannya ataupun ramalan itu. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi kita selaku pengeluar ataupun pengeksport antara yang terbesar di dunia minyak sawit ini, bagaimana persediaan pihak MPOB untuk menghadapi
Kita memang kita menjangkakan, itu bukan kita jangkakan lah, itu yang dilaporkan. Kita perlu bersedia. Kita mengharapkan itu satu dari segi penambahan hasil yang juga akan meningkatkan, kita panggil apa ni, dengan peningkatan hasil, pengurangan stok dan sebagainya, kita akan mengharapkan pengukuran harga lah, dengan sendirinya akan membantu penanam dan pemburu kecil mendapat hasil yang lebih baik, lebih bersedia dengan cabaran. Dalam masa sama juga kita di MPOB, sebab kita terlibat dengan banyak teknologi, kita juga menggalakkan dan kita mempromosikan pada industri dan juga syarikat-syarikat kecil SME dan sebagainya untuk lebih terlibat dalam industri hiliran untuk menghasilkan lebih banyak produk-produk bernilai tambah daripada sawit, di mana kita tidak hanya bergantung kepada minyak masak saja. Jadi lebih banyak pendapatan dapat dihasilkan dan ini akan membantu kita dalam menghadapi cabaran. Memang inflasi dan sebagainya mungkin akan berlaku, tapi dengan penambahan pendapatan akan membantulah untuk meningkatkan hasil. Dan kita juga dalam masa sama kita membuat banyak kerjasama termasuk dengan di negara China sendiri. Kita membuat kajian kerjasama biodiesel dengan Universiti Tsinghua di sana untuk menggalakkan mereka menggunakan minyak sawit. Di samping juga dengan beberapa pihak di negeri pengguna di negara China supaya lebih mengiktiraf minyak sawit mampan dari Malaysia. Jadi antara kerja dan juga usaha kita untuk memperkukuhkan ekspor dan juga membantu menambah pendapatan kita lah dalam suasana yang dijangkakan agak. Lagipun kelapa sawit sekarang ni bukan dia tak tertumpu pada minyak saja, sekarang ada banyak antara produk-produk lain yang akan dihasilkan melalui minyak sawit ini. Ini adalah antara perkara yang baik juga yang perlu diperkukuhkan. Betul. Dan juga perlu melalui pelbagai R&D lagi lah untuk menghasilkan teknologi yang baik untuk menghasilkan lebih banyak produk hasil daripada kelapa sawit ataupun minyak sawit ini. Terima kasih Datuk. Ini saja kesempatan sebenarnya kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Bagaimana pihak MPOB memberikan fokus untuk membangunkan industri minyak sawit. Dan pastinya ianya akan meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan produktiviti. Bagaimana usaha-usaha inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak MPOB sendiri untuk pembangunan industri yang lebih mampan dan juga mencapai tahap ataupun prestasi yang lebih optimum. Sekali lagi terima kasih Datuk Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, atas perincian berkenaan dengan perancangan dan juga sasaran untuk MPOB dalam jangka masa panjang kelak. Sebenarnya kita nak meremajakan industri komoditi ini supaya ini boleh diceburi lebih ramai lagi anak-anak muda di luar sana. Okey, kita nak bawa anda ke segmen kontinus.